Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'sir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Syukur pada Allah, pada pagi yang penuh barakah ni dapat lagi kita bersama-sama untuk berkumpul dalam siri pengajian talaki kita, yakni sifat 20 kajian sifat 20 sejarah dan kupasan pendekatan akidah, yang dikarang oleh Sahibul Fadilah Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan hafizahullah ta'ala alaih. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, ahli keluarga beliau, seluruh keturunannya ditempatkan di kalangan orang yang soleh dan solehah, dimasukkan syurga tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga bagi yang mempelajari, mengikut jalan pengajian ini, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Satu usaha yang perlu kita perkasakan di akhir zaman adalah mempertahankan pengajian yang menjadi usul kepada agama, itulah pengajian tauhid, usuluddin, asas beragama. Akhir zaman disebut tentang akhir zaman, perkara yang menjadi serangan habis-habisan, bukan kehancuran yang dalam rupa bentuk kebendaan. Adapun kalau kita lihat bagaimana campur tangan kuasa-kuasa besar yang sekarang zaman American Century lah, dan bila-bila masa mungkin akan berubah dan habis. Sebagaimana perubahan sebelum ini Europe Century, dan dia akan berubah, dan America Century, dan lepas ni akan berubah lagi. Wallahu ta'ala alam bagaimana perakhiran, wallahu ta'ala alam. Cuma nak bagi tahu, dengan campur tangan pihak-pihak musuh ini, dia menghancurkan luaran. Kehancuran luaran samalah juga dengan pembinaan luaran. Kalau kita nampak kehancuran luaran itu satu perkara yang mengerikan, adapun pembinaan luaran itu bukan satu perkara yang memajukan. Makna kata luar ni dia hanya sekadar penzahiran saja. Kehancuran yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam pada sudut luaran itu tidak memberi jejas sekiranya dalaman yang menjadi kekuatan. Yang perlu kita bimbangkan adalah kehancuran dalaman. Dan ini telah pun dilakukan oleh iblis. Sebelum serangan bertubi-tubi berlaku ke atas atau ke arah umat Islam sekarang ini, iblis telah pun berjanji dengan Allah SWT dalam surah As-Sad ayat 82-83. 82-83 surah As-Sad ayat 82-83. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in.
illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi sesungguhnya aku, perkataannya aku, yakni task force itu dilakukan sendiri oleh iblis. Apa iblis buat? Dia nak menyesatkan seluruh cucu-cucu Adam. Itu sebelum Allah biarkan, Allah jadikan keturunan daripada zaman Nabi Adam AS sehingga sekarang. Makna kata kehancuran itu telah pun diazam, diniatkan, ditekadkan untuk apa? Dia nak hancurkan. Dengan cara apa kehancuran? Dengan menyesatkan. Ingat, kehancuran itu bukan dengan hancur yang berlaku depan mata sekarang ni. Adapun itu pun berbahaya kalau dalaman pun dah hancur. Bila Allah uji luaran, habis kufur. Sebab tu Nabi ajar doa, minta jauh daripada kekufuran disebabkan kefakiran. Bila susah, dia mula salahkan Allah. Dia mula giu Allah kat mana? Dia mula bertanya kenapa Allah tak tolong dia. Ini soalan-soalan kufur. Malah kufurnya kalau tidak dirawat, wa na'udzubillah min zalik, boleh jatuh kafir. Yang ini keluar terus akidahnya. Bahaya. Adapun kehancuran luaran itu tidak membimbangkan sekiranya dalaman dia kuat. Dan kita telah pun melihat sejarah bagaimana Islam bangkit dengan ketiadaan apa pun di depan mata kita. Kita dah belajar bagaimana Perang Badar Al-Kubra. Bagaimana Islam bangkit dengan kekurangan yang teramat sangat lawan dengan tentera kafir Quraisy. 313 lawan 1000. 1000 tu 100. 300 kesatria. 300 kesatria dia. Kesatria ni tentera yang lengkap berkuda, yang lengkap dengan segala peralatan perang. Islam ada 3 orang. Jadi makna kata dari segi luaran tu memang tak terbanding lah. Dan memang begitu kaedah adat sunatullah. Memang Allah akan perjalankan dengan keadaan kita ni. Ibaratnya pertolongan Allah itu di hujung-hujung nafas. Macam itulah. Di lipatan terakhir. Ya, Nabi Musa AS kita tengok. Dah di penghujung jalan. Di hujung jalan laut. Tongkat. Ketuk terbelah. Sebab apa jadi keadaan begitu? Sebab nak bagi tahunya kalau kenal Allah, tak ada istilah, tak ada jalan. Sebab tu kita kena belajar tauhid. Perkara yang mesti kita perkukuh dan mantapkan di akhir zaman ni adalah bagaimana kita nak menghayati akidah yang telah kita anuti. Alhamdulillah secara turun-temurun ni. Kita ni Islam warisan lah. Ada yang mualaf sini. Tengok muka macam mualaf ramai ni. Muka tu dah macam mualaf dah kan. Tapi nampaknya semua Islam warisan. Kita dah mewarisi satu warisan yang cukup besar. Walaupun iman bukan diwarisi. Rehan dah nyanyi dah. Iman adalah mutiara kan. Iman tak dapat diwarisi oleh ayah yang bertakwa. Iman adalah anugerah Allah. Namun alhamdulillah kita terpilih untuk duduk dalam suasana warisan itu. Kita duduk dibesarkan dalam suasana keluarga Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma soalan dia bagaimana kita nak hayati. Dalam kuliah maghrib saya di Kelang tempoh hari saya kata Allah dah bagi seorang-seorang perumpamaan, permata. Seorang-seorang ada permata. Tinggal lagi macam mana dia bawa permata tu. Dia serik kat lantai ke? Dia bubuh dalam plastik sampah ke? Dia bubuh dalam plastik merah tu ke? Ataupun dia tatang, dia buat bekas elok dengan belian juga. Dia tampung orang nampak. Oh, hebat. Berbeza. Isi sama, semua dapat permata. Tapi persoalannya bagaimana cara dia bawa permata tu. Itu menentukan hasil. Allah bagi tugaslah kat kita. Jadi sesiapa yang berjaya menghargai permata itu, maka dia akan persembahkan dengan persembahan yang terbaik. Sesiapa yang gagal menghayati, memahami permata iman itu, maka dia akan anggap dia macam orang biasa. Saya orang biasa, saya pun kena macam itu juga. Sehingga orang tak boleh bezakan dia ni orang wanita beriman atau wanita saja. Dia ni orang lelaki beriman atau lelaki saja.
So terbeza. Kita kena ada perbezaan tu kena ada, dan kita kena membezakan. Dengan cara apa kita nak bezakan? Dengan penghayatan kepada akidah. Jadi ini tauhid. Jadi alhamdulillah Allah perjalankan kita untuk mendalami sejarah dan kupasan pendekatan akidah dalam matan Ummul Barahin, dan kajian yang telah dilakukan secara terperinci oleh tuan guru kita alhamdulillah. Dan baru-baru ni sejak saya habis SEM 1 sampailah kemarin hari Rabu tempoh hari barulah jumpa. Setahun lebih saya tak jumpa, hanya berwhatsapp saja. Alhamdulillah tuan guru menyatakan satu kegembiraan. Dia kagumlah dengan, sebab pengajian tauhid ni susah katanya. Dan satu perkaranya dipanjangkan atau ditanya, macam mana boleh ramai kata. Ini satu pilar Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita jadi penjaga kepada berkembangnya gagasan perjalanan ilmu tauhid ni. Dan insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Dan itu antara doa daripada tuan guru sendiri. Doa beliau untuk ilmu ni dipanjangkan. Dan beliau sendiri mencari siapa yang boleh memanjangkan dia. Dan Allah pilih kita adalah golongan untuk menjadi asbab tersebarnya pengajian ini. Terutamanya tersebar kepada ahli keluarga dulu. Tak usah fikir nak buat ceramah perdana ke apa-apa, nanti dulu. Lepas ni nak buat ceramah perdana, manalah tahu kan. Buat ceramah kat ahli keluarga dulu. Yang paling penting ceramah kat diri sendiri dulu. Dan sampaikan apa yang faham. Bukan nak fahamkan orang apa yang kita sampaikan. Bukan tugas kita nak memahamkan orang. Tugas kita adalah untuk sampaikan apa yang kita faham. Jadi kena ada kesungguhan. Sebab tu saya very serious. Sebab saya mengambil ilmu ni dengan serius, dengan kesungguhan. Jadi cara kita nak terima ilmu ni pun, dia ada permata kena serius. Dia tak boleh sambil-sambil lalu, sambil-sambil dengar, buat sambil-sambil. Orang kalau dengar, kalau beli permata, dia tak sambil-sambil. Dia duduk menghadap nak beli permata tu. Dia tak ada orang beli tu, orang tu cerita dia pandang nampak lain. Awak ceritalah permata tu, saya nanti. Tak ada. Dia belik, pakai pula mikroskop pula, tengok berapa pecahan look ada berapa. Tengok ada muka setan dalam tu. Allah. Duk nak tengok berapa karat belian kan, habit jual. Yang ini satu biji 10,000. Satu biji, ni dalam dia berapa pecahan. Tengok, sanggup tu, teliti tengok. Tapi dalam bab permata tauhid tak nak teliti pula. Ambil sambil lewa. Sebab itulah kita teruk kena belasah dengan kehidupan. Kan? Sebab tu kena ambil balik ilmu ni dengan begitu serius. Kena serius. Apatah lagi dalam bab tauhid. Biar susah, biar payah. Saya boleh postpone kelas hari ni. Tapi saya tak nak. Ni tak balik rumah hari ni. Ni masih musafir lagi ni. Daripada Singapura, dah lah bangun 5 pagi. Tidur pukul 3. Beratur orang ambil nombor kan. Kan, pukul 3 lebih baru tidur. Pukul 4.30 dah siap-siap. Pukul 5 pergi airport. Kan, flight pukul 7. Dah lah semalam terlepas flight. Tengok tu kan. Allah takdirkan perjalanan gitu. Tapi sebab ada tanggungjawab kan. Biar Allah bagi kekuatan tu je. Sebab kita nak serius. Kalau nak berlawan kat padang, kita belum lagi peluang ada nak berlawan dengan musuh kan. Belum lagi peluang untuk angkat pedang, senjata. Tapi ada peluang untuk lawan musuh yang bernama nafsu. Nafsu malas, nafsu leka, nafsu ambil sambil lewa, tu boleh lawan. Lawan. Kalau masa ibu kena kuat, ambil saya tulis ibu. Tajuk buku, ibu kena kuat. Ambil saya tulis. Ni ibu-ibu kuat yang akan datang mengaji. Jangan jadi ibu yang meluat, faham tak? Meluat aku tengok ibu-ibu ni. Sikit-sikit nangis. Nangis sikit-sikit sudah. Kalau boleh jangan. Semalam ada satu kes tu datang berubat. Tergelak pun ada. Saya buat tergelak.
Saya kalau berubat sebelum ni Ustaz, semua menangis. Dengan saya jangan nangis. Oh Ustaz, saya tak nangis dah. Tahu tak apa? Tak nangis dah. Dia muka dah sembah nak nangis, jangan nangis. Dia betul-betul senyum. Tak nangis dah. Betul lah. Nangis-nangis tak elok. Tak apa benda nak nangis orang tak tahu lah. Kalau nangis pasal dosa, muka ceria. Nangis pasal dosa, muka ceria. Betul semalam ada, nangis. Tengah baca Fatihah, menangis. Lepas pada tu tengok, kita buat rawat lagi sekali, tengok. Nangis tak? Tak ada. Tak dengar ustaz tak jadi nangis. Betul lah tu. Bersalahan dengan iman. Iman tu bukan tangisan. Iman itu kabar kegembiraan. Dulu menangis-menangis. Jumpa iman, senyum. Wa basyiril lazina amanu, kabarkan berita gembira bagi orang beriman. Bersalahan. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu rasa lemah, resah, kelemah. Jangan. Sebab apa? Sebab kamu ada iman. Kalau hari ni setiap orang bawa permata, satu permata kurang-kurang 100,000 atau satu lebih pada harga, nak nangis? Nampak tak? Jadi keberadaan tu kita kena rasai. Jadi ini satu tugas tanggungjawab yang perlu kita pikul. Kita perlu bebankan atas kita, taklif, biar kita rasa susah. Saya pegang kata guru saya juga, Tuan Guru Nizar kata, Farid, kau cari susah. Ni cari susah ni. Cari susah ni. Memang orang kata tak berhenti tu. Cari insya-Allah memang Allah bagi. Allah bagi. Kita datang susah kan, macam tadi susah menunggu kan. Nasi tak betah tika kat depan kan. Itu semua rencah asam garam pengajian macam itu. Yang nyari tak patah balik. Hari ni pengajian cancel lah. Allah. Contoh kan. Tapi insya-Allah setakat hari ni kalau saya tak ada bertembung pengajian lain, maka tak insya-Allah kita teruskan. Dan pengajian di Usah pun alhamdulillah Allah letakkan hari Sabtu, tak kacau hari Ahad. Ini satu peluang lah yang perlu kita gunakan sebaik-baik insya-Allah. Baik, meneruskan perbahasan dalam bahagian pendahuluan surat 119 edisi kedua, 114 edisi pertama. Dalam perenggan yang bawah, akal merupakan makrifah. Akal merupakan makrifah. Penggunaannya dalam mengenali Allah Ta'ala bukanlah suatu perkara yang baru, malah ia sudah diperkenalkan oleh para ulama salaf. Ini ulama salafus salih seperti Al-Muhasibi 170 hingga 243 Hijrah. Dalam perbahasan ulama salaf ni yang hidup sahabat, kemudian zaman Nabi, sahabat, kemudian tabi'in, dalam tempoh masa 300 Hijrah, dan ada pendapat mengatakan 500 Hijrah daripada Hijrah Nabi ya. Inilah perbahasan salaf, dipanggil salaf ni. Dan kenapa dibawakan hujah mengenal Allah dengan akal ni? Ulama salaf pun dah guna, sebab ada gerakan yang mengatakan akal ini bukan medium untuk mengenal Allah. Quran hadis saja. Quran hadis. Dalam gerakan salafiyah kan, dia panggil reaksi salafiyah, yang merujuk pada satu kumpulan yang nak bawa kepada kaedah salaf tetapi tidak kesampaian. Tidak kesampaian. Kata Tuan Guru kata apa? Bahasa zaman dahulu dengan bahasa sekarang, kita menyangka bahasa tu seperti itu, tapi sekarang berbeza. Ataupun bahasa satu tempat dengan satu tempat berbeza. Ya. Jadi perbezaan itu sebenarnya takkan boleh disamakan, kerana dia ada waktu dia, ada zaman dia. Jadi begitulah digunakan akal ni, sebab ini orang kata apa, perkara kunci yang menjadi tumpuan kepada perbahasan kita adalah perbahasan akal nanti. Ada golongan yang menolak akal ini. Walhal akal telah pun digunakan, dan akal merupakan makrifah, yakni mengetahui. Ma'urifallahu illa bil akal. Tidak dikenali Allah melainkan dengan akal.
Ha. Bagaimana kata tidak kenal Allah dengan akal? Di situ datangnya perbahasan hukum akal. Bukan mengenal dengan akal ni tanpa sempadan, pandai kita nak fikir, tidak. Sebab tu akal yang berteraskan kepada nakal. Ini gabungan Asy'ariyah Al-Maturidiyah, gabungan dua ni. Sebab apa? Berkembangnya golongan-golongan yang menjadikan akal sebagai perkara utama. Rupanya akal ni telah pun digunakan dulu. Cuma gunanya dulu itu berteraskan pada Quran dan Sunnah. Ada kaedah ni. Imam Al-Sanusi amat menyedari bahawa kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih besar daripada jangkauan akal dan pemikiran manusia. Itu jelas. Apa yang terfikir di akal belum tentu seperti mana yang dipikir. Belum tentu. Jadi Imam Sanusi rahimahullah taala alaih meletakkan kesempurnaan sifat Allah itu menjangkaui akal, walaupun nanti kita nak mengenali menggunakan akal, tapi menjangkaui lebih. Kerana daya kemampuan manusia terbatas, tidak dapat menembusi tirai hakikat zat Allah Ta'ala. Ini jadi perbahasan zat dan sifat. Contoh, saya bagi contoh terus. Bila sebut manis, boleh tak bayangkan manis? Boleh. Sekarang terbayangkan manis kan? Kicap manis. Kicap di bawah udang. Apa yang manis? Apa yang terbayang dengan manis? Lagi? Madu. Lagi? Bermadu. Madu ke bermadu? Dua-dua. Sekali pahit. Tak betul tu. Dia kena manis. Malah itu madu asli. Lagi apa manis? Kau terbayang? Mesti boleh fikirnya. Bila sebut manis, mesti kita itu kenyataan ke apa tu? Habis Zauzah cakap apa, alhamdulillah. Jadi mana boleh digambarkan, betul? Tapi sebenarnya sifat manis itu punyai asal dia yang tak tergambar, yang tak boleh menjangkaui. Dia panggil zat. Zat manis. Sifat tu dalam bentuk sifat manis yang dibentukkan bayangan tadi. Tapi bahasa kalau saya terjemah sains, dia sebenarnya kena gabung dengan sains. Itu pun saya dalam perbincangan dengan Dr. Syukri kata apa, hantar kena bawa perbahasan dengan sains sekarang punya. Contoh, kewujudan Allah tidak mampu dilihat dengan mata tapi ada. Betul? Apa contoh yang biasa kita faham? Angin. Bergoyang pokok, nampak angin tidak? Tapi ada tidak? Ada. Boleh rasakan? Kita ubah. Kita telefon sekarang ni. Telefon. Nampak wire tidak? Tapi ada tak hubungan dia? Macam mana boleh ada hubungan, boleh yakin menampak? Padahal tak ada. Sebab kita dapat manfaat daripada perbualan itu. Kewujudan itu boleh dirasai, walaupun tidak dilihat dengan mata. Walaupun hubungan tu tak nampak wire-nya. Nampak? Tu sama je dengan kalau sebut dengan manis, dia ada formula. Formula tu, gabungan formula. Sebelum nak buat gula, dia ada formula dia. Formula itu yang tidak boleh dicapai oleh akal sebelumnya. Sumbernya mana dapat? Contoh air. Formula air apa? H2O. Okey. H2O itu gabungan daripada hidrogen dan sekarang hidrogen mana? Oksigen mana? Itu dia panggil yang mengatasinya, zat yang kita akan mampu rungkaikan. Ibarat gitulah, itu dia esensi dia panggil, zat dia. Berzat. Makanan yang berzat. Makanan yang ada zat besi. Apa lagi? Potasium. Kita hanya boleh nampak sifat dia.
Tapi zat dia tu tak nampak. Boleh nampak potasium? Tak nampak. Dia tak payah kaji lah mana datang potasium tu. Kita boleh kata di pisang ada potasium. Tapi potasium duduk kat mana? Tenaga pun sama. Itu sebab tenaga dia panggil energi. Dia tak letak pada manusia. Manusia dia panggil daya, pressure, momentum. Pergerakan satu perkara itu disebabkan ada daya dan tekanan. Dan membentuk tenaga, yang tenaga tu tak boleh kaji pun sebenarnya. Dan tenaga tidak boleh dicipta, tenaga tidak boleh dimusnahkan. Tenaga hanya boleh dialirkan. Sifat tenaga tu berubah tempat. Sejuk tadi, tempat ni panas. Pasang sejuk, panas keluar. Soalan, panas pergi mana? Duduk mana asal panas ni? Tak boleh fikir. Membayangkan panas boleh, berpuluh-puluh api. Tapi nak meneliti di manakah panas, tak boleh. Itu baru makhluk tu. Baru perbincangan makhluk tu. Zat yang duduk pada perbincangan makhluk. Bayangkan yang mencipta zat tu. Lagi tak boleh. Bila tak boleh, itulah tauhid. Kita sampai tak terjangkau akal. Selagi boleh, itu belum lagi. Itu masih membawa kepada makhluk. Kalau masih lagi, manis tu macam ni, manis tu macam ni, tu belum lagi perbincangan kepada yang utama. Sama juga begini. Dalam membincangkan sifat Allah, akal menjadi medium untuk membincangkan. Tetapi dalam sampai kepada Allah, yakni kepada zatnya, memang lemahlah. Dan tidak boleh kita masuk ke wilayah itu. Itu dilarang. Jangan memikirkan tentang zat Allah. Tak boleh. Kalau orang tanya kenapa? Kau fikirlah zat manis kat mana? Zat manis pun tak boleh fikir. Ini kan pula zat kepada yang mencipta manis. Baik. Walaupun di kemuncak penyampaian pengetahuan selaras dengan At-Tahawi, akidah Tahawi. Ini bila sebut dengan nak Imam Tahawi ni, dia ada satu golongan, yakni golongan yang bergelarkan depa Salafiyah tu. Depa menjadikan Imam At-Tahawi ni sebagai kiblat mereka lah. Jadi bila bawa dalil kepada Al-Tahawi, maka mereka pun akan adalah guna dalil tu. Kita bawa tadi dalil salaf. Adalah. Maknanya perbahasan sifat 20 ini tidak bercanggah daripada susul galuh As-Sunnah wal Jamaah. Ni imam-imam mutabar ni. Apatah lagi dengan golongan salaf yang berjumpa dengan sahabat. Ini golongan-golongan yang 300 Hijrah, 500 Hijrah. Memang golongan tu golongan yang genuine lah. Kalau golongan begitu masih tetap menggunakan kaedah ni, maka tak ada bersalahan lah kaedah kita ni. Itu sepatut kita fikir. Maka kata Al-Imam At-Tahawi, la tablughul awhamu wa la tudrikuhul afham. Tidak sampai kepada hakikat tentang Allah itu oleh segala sangkaan dan tidak mendapatnya oleh segala fahaman. Maknanya kita tak akan sampai kepada hakikat itu dengan bersangka-sangka, awham, tak boleh. Dan tidak mendapatnya oleh segala faham, tak boleh. Maknanya, ni kata ilmu tauhid. Semalam saya bincang dengan siapa dah? Semalam ke? Kemarin. Saya kata, Allah perjalankan saya daripada sekolah agama, sambung bidang sains. Sekolah agama sains lah. Sambung pure lah sains. Walaupun tak ambil pure sains tulen, tapi ambil sains fizik. Fizik, kimia, MX. Ilmu agama, khusus tauhid, lebih susah daripada ilmu sains. Lebih susah. Tinggal lagi tak nampak susah. Kalau ilmu sains nampak susah.
nak kena apa teori, nak kena apa formula, nak kena apa carta, diagram chemical reaction, kena apa fizik, besi, gas, macam-macam lah teori nak kena hafal. Formula tu apa nama, jadual berkala, berkala unsur, jadual berkala unsur. Dan sains ni dia masih boleh dikontekkan sebagai bersangka. Dia panggil hipotesis. Kita buat hipotesis itu sangka lah tu. Iman tidak begitu. Susah lagi sebab iman dia kena selari dengan, kalau sains, sebab tu dalam architecture seni bina, sains dan seni digabungkan. Sebab tu course yang the toughest course in the world, kaji tengok Oxford punya course nombor 1 architecture. Sebab dia nak gabungkan. Sebab kalau setengah ilmu, contoh kenapa doktor dengan engineering tak jadi, sebab mereka tak perlu masukkan seni. Abstrak tak ada dalam perbahasan doktor. Everything object. Dia tak ada abstrak. Dia kena 1 tambah 1 2. Dia tak ada barangkali 1 campur 1 boleh jadi A kuasa B tolak C. Oh tak ada. Dia macam itu. Dia kena exactly. Sama dengan engineer. Kalau dalam yang susah, math structure. Math fizik dah susah kan? Math. Ada lagi susah, math structure. Dia kena kaji berapa beam, berapa tu, berapa loading dia, berapa kira-kira. Math structure. Dia tak boleh. Sebab tu kadang-kadang golongan engineer dan arkitek ni bertembung. Kalau pergi kat lapangan depa ni, dia bertembung je. Sebab arkitek ni datang kat dia nak buat bangunan macam ni. Wah, macam tu. Tiba engineer, mana boleh macam ni je. Mana ada lengkok-lengkok macam itu. Arkitek kata boleh. Engineer kata tak boleh. Kau buat sendiri kita. Sebab tu ada contoh yang engineer jadi arkitek, Norman Foster, Santiago Calatrava. Dia orang art dan pada sama dia engineer, pada sama dia arkitek. So bila dia buat, mula-mula dia buat sculpture. Dia buat bangunan macam itu. Kemudian baru dia fikir structure. Bukan tak boleh, kerutlah muka tu nak buat structure macam tu. Nyek-nyek tu. Apa yang dipikirkan diterjemahkan kenyataan. Tauhid dahsyat lagi. Kalau dengar saya cerita buat architecture tentang structure pun macam itu, tauhid lebih dahsyat pada tu. Apa yang dipikirkan pasti benda yang dipikirkan tu selari dengan kenyataan. Kita kalau sains boleh lagi, belum tak selari pun tak apa. Contoh tentang Allah, kenyataan tentang Allah betul macam itu. Kalau tak boleh. Tak boleh. Malah kenyataan tu pula kena selari pula dengan penterjemahan kehidupan pula. Memang susah tauhid ni. Sebab tu susah bukan sebab takrif tau. Kadang orang kata susah nak faham takrif ni, saya tak berapa reti lah. Kejagi takluk pada kudrah, kemudian sifat ni, makna-makna tu saya tak berapa nak mahir. Dia bukan sekadar nak mahir pada istilah, tapi nak menghayati istilah. Bukan senang, susah. Sebab dia tak boleh nak macam ni kod tak ada. Sebab tu orang yang bertauhid ni orang yang firm. Dan Islam tidak berpijak atas bayangan. Islam bergerak dengan kenyataan. Contoh kalau susah, susah lah, tak payahlah bayangkan kita susah, nak senang-senang ke, tak payah. Terima je susah. Takdir kita Allah jadikan susah, ya terima. Apa kena buat adalah hadapi susah dengan kenyataan, bukan dengan angan-angan. Satu hari nanti aku senang, nanti satu hari nanti. Tak ada satu hari nanti. Yang ada satu je hari ni. Dia tak ada satu hari nanti. Dia tak ada satu hari di hari raya, tak ada. Yang ada satu hari ni je. Hari ni apa pandangan kita? Ini akal. Nampak tidak? Akal ni jangan salah faham, dia bukan sangkaan. Walaupun ada perbahasan sangkaan pada akal. Itu kata auham tu. Apatah lagi kalau tentang Allah,
nak sampai kepada Allah, tak boleh ada sangkaan. Dia kena berteraskan kepada kebenaran. Tu kena balik pada nas tu. Akal berfikir, tapi nas sama tak? Kalau tak sama dengan nas, tak bolehlah utamakan akal. Itu cara dia. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Mengikut Syekh Ahmad, wajib bagi Allah SWT bersifat dengan semua sifat kesempurnaan yang layak bagi zatnya, yang maha tinggi dan maha suci baginya, bersifat dengan segala sifat kekurangan. Jadi suci dan bebas dari sifat kekurangan. Ini disebut tentang zat. Nanti kita akan masuk ni baru pendahuluan. Nanti kita masuk bila bab yang pertama, pembahasan bagi zat wajib, sifat wajib bagi Allah itu. Kita akan detailkan. Ya, kata Syekh Ahmad, yang layak bagi zatnya yang maha tinggi dan maha suci baginya, bersifat dengan segala sifat kekurangan. Apabila sifat kesempurnaan dan kekurangan itu amat banyak, tidak diketahui bilangannya, maka wajib menetapkan sifat-sifat kesempurnaan baginya dan mentanzihkan, mentanzihkan atau membersihkan atau menyucikan sifat-sifat yang tidak wajar daripadanya. Perbincangan tentang al-tanzih pernah dikemukakan oleh Al-Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kitab Qawaid al-Aqaid. Jadi dia ni disebut tentang kesempurnaan, dia akan bertembung dengan sebaliknya, lawan tu. Maka menetapkan sifat itu adalah untuk menjaga akal supaya tidak pergi kepada lawan. Macam tu. Sebab tu letakkan kesempurnaan, menetapkan sifat kesempurnaan. Adapun sifat kesempurnaan itu bukan hanya tetap pada 20, ianya sebahagian malah lebih. Syekh Ahmad turut mengemukakan bukti sifat kesempurnaan bagi Allah, bahawa jika Allah SWT tidak bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maka Allah SWT bersifat dengan segala lawannya, iaitu segala sifat kekurangan. Maka menetapkan sifat kesempurnaan itu penting. Sebab tu wajib bagi Allah itu. Kerana kalau tidak kita faham tentang sifat wajib bagi Allah dengan sempurnaan, maka sudah pasti akan tergelincir kita memahami, oh ada kekurangan. Itu yang tak boleh tu. Ada kata di sini. Maka Allah SWT bersifat dengan segala wajib, iaitu segala sifat kekurangan. Kekurangan kata Allah SWT adalah mustahil. Kerana jika Allah SWT bersifat dengan sifat kekurangan, maka sudah tentu Allah SWT tidak dapat mencipta alam semesta ini. Dan itu adalah dalil. Itu adalah batil kerana sudah disaksikan kewujudan alam semestinya secara musyahadah atau menyaksikan dengan mata kepala. Alam yang Allah jadikan sekarang ni, ada tak kecacatan? Macam mana kata tak ada kecacatan? Macam mana? Jangan kena tahu tu. Dia dalil nak menunjukkan. Ini dalil dengan musyahadah, dengan melihat. Apa bukti Allah itu sifatnya wajib sempurna? Ataupun ada soalan yang saya tanya, kenapa puji Allah? Kenapa puji Allah? Kerana Allah itu sempurna. Itulah puji. Sebab tu manusia ni tak ada puji bagi manusia. Kerana pada kelebihan yang ada pada manusia itu datang daripada Allah, padanya ada kekurangan. Dia ada lawan manusia. Allah tidak. Itu nama esa. Itu nama tunggal. Cuma lawan mustahil tu untuk kita faham. Wajib tu dah bagi Allah. Lawan tu nanti sebab kita yang faham. Allah tu sempurna. Sebab tu bermula dengan Subhanallah. Sebab tu tengok apa saja keburukan yang terjadi dalam kehidupan, yang tak enak kita lihat, Subhanallah. Kalau lihat satu perkara yang bagus, yang elok, Masya Allah, Tabarakallah. Dia nak puji sebenarnya bukan puji manusia. Hakikat dia kita puji pemilik kepada sifat yang dipuji. Masya Allah, manisnya senyumanmu. Macam gitu contoh. Masya Allah. Dia kena ada depan tu. Sebagai apa? Sebagai langkah untuk mengesakan. Ini kata mentauhidkan kehidupan. Itu begitu. Berbalik pada alam dia. Kenapa? Cuba ambil satu contoh. Ini kata. Mengatakan alam ni sempurna.
Tahu Ustaz, saya rasa separuh nafas saya dah hilang dah sekarang. Yang mula kan. Tu kata nak nangis-nangis tu. Contoh mudah. Dia tengok pokok. Tengok pokok kat luar kan. Tengok pokok. Berapa ramai orang komplain pokok? Apa sengit-sengit pokok ni? Kejap macam ni, kejap macam ni. Tak istiqomah kata. Tak istiqomah. Apalah kulit pokok ni? Tak pakai skincare. Mengguru tu. Kedut sana, kedut sini. Kat warna tak sekata. Tak even. Ada. Malah kadang orang appreciate. Oh, ini unik ni, ni unik ni. Tengok kaji. Setara pokok pun tak ada orang komplain. Tengok awan. Barulah tadi dapat naik flight kan. Tapi kali ni perhatikanlah awan kan. Buat rekod video letak ke tepi tu tengok. Tengok awan ni, kejap sekata, kejap pokok-pokok, kejap tak ada, kejap ini. Kalau ikutkan kita komplain lah. Kenapa tak komplain? Kerana kita tidak menilai dengan mata kasar. Itulah sempurna. Mata kasar ni yang ada. Kenapa sengit? Kenapa itu? Tapi kalau mata hati, kita tahu siapa yang menjadikan. Allah. No komplain. Kalau lah pokok pun tak boleh komplain. Isteri, suami. Saya komplain perangai dia Ustaz. Samalah sifat lah tu. Kan? Contoh pokok tu sifat dia, sifat menyengit, sifat bau busuk, sifat pokok taik kucing lah, apalah. Taik kucingnya pokok ni. Apa lagi? Pokok apa lagi? Kan? Tak ada. Jadi makna kata tak ada komplain sebenarnya hidup ni. Bila start komplain? Bila lupa Allah. Itu je lah. Sebab tu kena tahu pasangan tu datang daripada Allah. Apa dia? Apa? Lelaki kiriman Tuhan. Apa dia? Masalahnya itu kiriman Tuhan. Saya ni ustaz atau kiriman siapa? Entah. Tak kata kiriman postman pun macam ya pun. Dia kalau nampak Allah ni, bukti sempurna Allah Ta'ala kan kewujudan alam. Alam ni tak ada satu pun kita komplain. Begitulah alam rumah tangga tak ada komplain. Alam kehidupan, alam semesta tak ada komplain. Alam rumah tangga pun tak ada komplain. Barulah kita boleh melalui kehidupan itu. Bila kita tak komplain, baru kita boleh melalui hidup tu. Itu tanda. Tanda kesempurnaan. Pohon, ada orang blok, tak ada Okey. Sebab dalil perbahasan kat sini menceritakan Allah SWT bebas, mustahil daripada sifat kekurangan. Maka caranya tengok alam semesta. Saksikan alam semesta ni di mana kecacatan dia. Bawakan. Tak ada. Tak ada. Kita tak boleh bawa satu pun contoh kecacatan pada alam. Walaupun dalam fikiran, dalam pandangan mata, melihat keadaan kejadian itu tidak sekata. Tidak dalam bahasa design, tidak ada proportion, tidak ada repetition. Tu dalam design. Kalau kita design ni, kalau kita tiang tu, kalau kita design tiang tu kalau boleh, kalau saya ingat 40 degree semua 40 degree. Wah, ni baru cantik, betul tak? Kita pun nampak, ni baru cantik. Tapi Allah Ta'ala susun pokok dekat hutan secara rawak je. Asal Allah tak susah elok dia gitu kan. Masuk hutan pun elok, macam berbaris je semua pokok ni. Kalau macam itu masuk alam bunian, faham tak? Aku dah masuk alam bunian lah ni. Tak ada. Tengok batu, ni penting pergi jalan-jalan tadabbur alam. Tengok batu besar, kecil, yang sengit, yang herut, yang berut, macam-macam bentuk. Kalau kita pergi jalan tengok alam, tengok laut, tengok langit, malah kita puji pula, cantik. Itu dalil kepada
kesempurnaan Allah Ta'ala. Kalaulah alam pun kita tak komplain, kita letak kat diri, khalaqal insana min alaqa iqra wa rabbukal akram. Kalau setara alam pun tak komplain, sesungguhnya manusia sebaik-baik kejadian, maka sudah pastilah tidak komplain. Kalau komplain maknanya tidak nampak kesempurnaan Allah. Al-Imam Sanusi turut menjelaskan bahawa kedudukan sifat 20 adalah sebahagian daripada sifat-sifat Allah SWT yang maha sempurna. Dalam matan Al-Imam Sanusi, famimma yajibu limahulana. Famimma, Al-Imam Sanusi menggunakan maka sebahagian. Di situ menunjukkan bukannya ada 20 saja. Sebahagian. Perkataan mimma berasal pada dua perkataan Arab, iaitu min dan ma. Disebutkan perkataan min bagi tujuan sebahagian, yang ini merujuk pada min, sebahagian, tabi'id bagi. Maka yang dimasukkan dengan perkataan mimma adalah bilangan sifat-sifat yang wajib bagi Allah SWT yang maha besar dan yang maha mulia, ia tidak terhad kepada 20. Maka terungkailah perbahasan, kita menghadkan, Imam Sanusi hadkan 20, tak ada pun. Ni dalil, ni matan daripada matan kitab Azza wa Jal mengatakan ishrun sifat, iaitu Allah SWT sebahagian saja, maknanya mengatasi lebih. Ya, ini kalau lihat kepada syarah bakal sifat-sifat wajib bagi tidak terhingga, akan tetapi yang dibicarakan dalam matan al-Barahin hanya sebahagian saja, iaitu sifat 20. Al-Hudhudi menghuraikan perkataan mimma seperti berikut. Al-Imam Hudhudi, iaitu sebahagian yang wajib kerana sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan kita yang maha tinggi dan maha mulia tidak mencakupi 20 sifat kerana kesempurnaannya tidak terbatas. Bukan sempurna tu ada 20, tak, meliputi. Al-Hudhudi Hasyiah Al-Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Syarqawi ala syarah Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi ala al-Barahin. Syarah. Syekh Ahmad turut menjelaskan pendapat yang masyhur mengatakan bahawa bilangan sifat kesempurnaan bagi Allah yang dituntut supaya beriman serta tidak adalah 20. Dia berhenti setakat tu dulu. Surat 20, 121. Edisi kedua, surat 116. Kita akan sambung pada siri pengajian akan datang. Ada soalan? Sebelum kita tutup dengan munajat umat. Soalan. Suara lah clear. Sofa boleh? Sofa okey? Pengajian okey insya-Allah. Alhamdulillah, saya dah bincang dengan tuan guru. Memang kita akan jadikan pengajian insya-Allah. Dia panggil dalam live tu saya panggil sulaman. Mana pengajian yang di universiti kita ajar secara masyarakat, kita awam kada. Seperti ini. Kita akan ada kerjasama dengan Raf Academy insya-Allah, Jabatan Usuluddin USAS. Kita akan ada kerjasama nanti insya-Allah. Dan kita ada usaha untuk bawa lagi banyak. Memang Raf Academy ni kita tengah susun beberapa pengajian yang seperti mana pernah saya sebut tempoh hari. Saya akan bawakan tentang perbahasan tentang usul fiqh nanti, tentang tasawuf, tentang beberapa lagi perbahasan utama lah. Tentang ilmu faraid pun nanti saya akan bawa Ustaz Ghazali Ibrahim. Berapa lagi yang kita akan ketengahkan dan kita akan gabungkan perbahasan. Kelebihan insya-Allah sebab kita gabungkan dengan kehidupan. Kita tak asingkan. Kita nak dia menjadi satu perkara yang dibahaskan secara kehidupan, secara alami. Dia tak nak kita segmenkan, ini satu pengajian yang ini untuk agama saja contoh. Walau agama itu adalah kehidupan. Kehidupan itu adalah meliputi segala-gala perbincangan sepatutnya. Wallahu alam. InsyaAllah. Alhamdulillah. Saya kira cukup setakat tu dulu. Kita tutup dengan munajat umat. InsyaAllah kita doakan bagi segala apa yang kita hajatkan. InsyaAllah istiqamah yang kita minta pada Allah Ta'ala, tertanda-tanda sesuatu perkara itu nak diberikan oleh Allah.
Walaupun telah tertulis di Lauhul Mahfuz, namun di sisi ilmu kita terbatas. Kita mengetahui bahawasanya apabila Allah Ta'ala mengizinkan, kata Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari rahimahullah Ta'ala alaih, mengatakan bahawa barang siapa yang Allah permudahkan, ringankan mulutnya untuk berdoa dan meminta pada Allah, itu tanda Allah nak kabulkan permintaan. Jadi kita jangan berhenti meminta, malah kita kena jadikan sebagai amalan yang utama, rasul ibadah, berdoa, bermunajat, menuntut ilmu, untuk kepala bagi segala ibadah, insya-Allah. Dan ingat, bila kita kenal Allah, kita akan yakin bahawa Allah Ta'ala itu sifatnya maha mendengar. Bila maha mendengar, maka mintalah dengan penuh yakin, kerana Allah maha mendengar, insya-Allah. Baik, kita tutup dengan munajat umat bi qiraati suratul Fatihah, sab'a qiraah, 14 riwayat, insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan kepada Islam di seluruh dunia ya Allah, khususan di Palestin bebaskan ya Allah, berikan kemenangan kepada umat Islam ya Allah ya Arhamar Rahim. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajah ya Rabb, khususan semua jemaah yang hadir pada hari ini yang menonton pada hari ini ya Allah, kabulkan segala hajat kami dunia dan akhirat ya Allah, permudahkan segala urusan kami dunia akhirat ya Allah. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah kepada Allah, mudah-mudahan perbahasan kita pada pagi pada barakah ni Allah terima, amalan kita semua Allah terima, Allah angkat seluruh hajat kita pada hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan kita Allah istiqamahkan kita insya-Allah, sehinggalah istiqamah kita ini sehinggalah kita kembali ke rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam, itu saja. Mohon ampun maaf bila saya terkekurangan, terkasar-kasar kurang bicara dalam penyampaian, hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi pada barakah ni. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanggung dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allah.